apa khabar semua? Cikgu Jaya di sini. Selamat datang ke channel Cikgu Jaya. Baik, hari ini cikgu akan ceritakan pergerakan politik di Sabah dan Sarawak selepas Perang Dunia Kedua. Okey, kita lihat dulu mengapa berlakunya gerakan anti penyerahan di Sarawak. Okey, ini adalah di antara penentangan yang telah dilakukan oleh penduduk Sarawak. Kita lihat gambar-gambar ini menunjukkan bagaimana rakyat Sarawak telah menentang gerakan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, seterusnya kita lihat mengapa orang Sarawak menentang penyerahan Sarawak ini. Okey, selepas Perang Dunia Kedua, kita lihat Wainer Brooke telah buat keputusan untuk serahkan Sarawak kepada British. Akibatnya ada beberapa sebabnya lah kenapa Wainer Brooke serahkan antara sebab-sebabnya ialah pertama, Wainer Brooke rasa beliau sudah tua dan uzur. Kedua, beliau rasa penggantinya Anthony Brooke tidak layak menjadi pengganti dan seterusnya disebabkan oleh desakan kerajaan British dan masalah kewangan. Seterusnya kita lihat penentangan orang tempatan. So, apa yang berlaku ialah Wainer Brooke telah mengarahkan Sir Michael Macbrand untuk mendapatkan persetujuan daripada pemimpin tempatan. Setelah mendapat persetujuan ni, maka pada 1 Julai 1946, Sarawak diserahkan kepada kerajaan British. Bagaimanapun, pemimpin dan persatuan-persatuan Sarawak telah membantah penyerahan tersebut. Seterusnya kita lihat siapakah antara yang telah bangun menentang penyerahan tersebut. Antara pemimpin dan persatuan yang terlibat ialah contohnya Datuk Petinggi Abang Haji Abdullah, Persatuan Melayu Sarawak, Persatuan Dayak Sarawak. Okey, mereka ni kebanyakannya menentang kerana mereka rasa penyerahan ini bercanggah dengan Perlembagaan 1941 kerana penyerahan ini akan melambatkan kemerdekaan Sarawak. Bukan itu sahaja, persetujuan penyerahan ini tidak melibatkan seluruh penduduk tempatan. Okey, penentangan secara terbuka oleh persatuan-persatuan telah berlaku. Antaranya ialah PKMS, BPM, BPS dan PDS. Okey, bukan itu sahaja. Orang Melayu dan orang Iban juga telah bangun menentang. Okey, tempoh masa berlakunya penentangan ini adalah dari tahun 1946 hingga 1949. Okey, selain daripada orang Iban, penentangan orang Melayu ni pula diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah bin Datuk Patinggi Haji Muhammad Kasim. Okey, siapakah mereka? Beliau ni adalah ketua Datu-Datu Masyarakat Melayu dan kaum Melayu terpelajar dan seorang bekas guru. Bukan itu sahaja. Tidak ketinggalan juga di Sarawak ni kaum ibu juga telah bangun menentang penyerahan ini. Okey, bagaimanakah kita sambung lagi tentang cara penentangan. Okey, sebagai tindak balas terhadap penentangan orang Sarawak ni, British telah mengeluarkan surat perkeliling bilangan 9 dan surat perkeliling ini telah memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan. Okey, berikut ni adalah surat perkeliling nombor 9 yang telah dikeluarkan oleh kerajaan British yang memberi amaran kepada kaki tangan kerajaan untuk tidak melibatkan diri dalam gerakan anti penyerahan. Sekarang kita lihat cara penentangan. Kita masih lagi. Okey. Sebagai tindak balas terhadap surat perkeliling nombor 9 ini, seramai 338 orang kaki tangan kerajaan telah mengambil tindakan untuk meletak jawatan. Okey. Malah mereka juga telah mengadakan demonstrasi. Di samping surat bantahan juga dihantar ke Britain. Okey. Satu lagi pakatan sulit telah dihasilkan yang terdiri daripada kaum terpelajar pula telah menubuhkan kumpulan rukun 13. Okey, salah seorang tokoh yang terkenal di sini adalah Rosely Dobbie. Okey, beliau telah membunuh Sir Duncan Stewart iaitu Governor Sarawak baru di Sibu. Okey, akibat daripada tindakan Rosely Dobbie ini, maka British telah menghukum Rosely
Dobie. So apa yang kita boleh rumuskan di sini ialah tindakan Rosely Dobie ini tidak berjaya untuk menghalang penyerahan Sarawak kepada British. Kegagalan ini disebabkan kerana pemimpin Sarawak tidak bersatu. Selepas ini tiada penentangan di negeri Sarawak. Okey, inilah tokoh yang cikgu maksudkan sebentar tadi iaitu Rosely Dobie. Okey, sekarang kita akan lihat pula pergerakan politik di Sabah. Okey, untuk pengetahuan sama, tidak seperti di Sarawak, di Sabah pula kesedaran politik adalah amat perlahan, malah berpecah belah dan tidak berkesan. Tidak seperti di Sabah, tiada penentangan berlaku di Sabah seperti di Sarawak kerana apabila SBB ingin menyerahkan Sabah kepada kerajaan British, bagi orang Sabah, kedua-duanya adalah British, so mereka tidak mempunyai sebarang masalah. Okey. Okey, pergerakan politik di Sabah. Ya, kita boleh lihat kerana wujudnya perjuangan persatuan tempatan yang bersifat sederhana dan hanya mementingkan sosioekonomi sahaja. Malah pergerakan politik Sabah ni bersifat sederhana juga disebabkan kerana kesulitan perhubungan. Okey, itu sahaja video cikgu berkenaan dengan pergerakan politik di negeri Sabah dan Sarawak. Baik, sebelum cikgu mengakhiri video ini, cikgu ingin kemukakan 2 soalan untuk pelajar jawab sebagai latihan setelah mendengar video ini. Okay, soalan pertama ialah, mengapakah Wynabrooke bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British? Cikgu ulang. Mengapakah Wynabrooke bersetuju menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British? Soalan kedua pula ialah, mengapakah pergerakan politik di Sabah kurang berkesan? Soalan kedua, mengapakah pergerakan politik di Sabah kurang berkesan? Baik, cikgu berharap pelajar dapat satu info yang berkesan berkenaan dengan tajuk pergerakan politik ini. Dan sebelum cikgu mengakhiri, jangan lupa subscribe channel Cikgu Jaya dan juga tekan tombol loceng untuk dapatkan notifikasi tentang video-video baru cikgu seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.